Ruwaidah, Koimah dan Naziha. Topik yang kami nak bincangkan pada hari ini adalah keselamatan car seat. Keselamatan car seat. Sebelum kita masuk di topik ini lebih lanjut, saya nak terang sikit je pasal kemalangan. Kemalangan ialah satu peristiwa yang kita tak boleh jangka. Sebenarnya bermula dengan satu persoalan, bagaimana kereta boleh terbabas, macam mana kalau kereta tu bertembung bersama sendiri dan sebagainya. Apabila kita di atas jalan raya, sememangnya kita terdedah dengan pelbagai risiko. Ia berlaku di luar pengetahuan manusia. Seperti pepatah Melayu kata, malang tidak berbau. Apa kena mengena dengan car seat? Car seat adalah kerusi keselamatan untuk kanak-kanak. Kenapa dan kenapa kena pakai car seat? Kerusi kereta sekarang memang tak dicipta untuk membawa bayi dan kanak-kanak. Disebabkan itu kita perlu menggunakan car seat demi keselamatan anak anda. Hai, okey. Saya nak terangkan pasal kepentingan. Penggunaan car seat untuk kanak-kanak adalah langkah paling pertama memastikan keselamatan mereka terjamin sepanjang perjalanan. Kami kongsikan beberapa kepentingan penggunaan car seat. Penggunaan car seat amat penting kerana ia boleh membantu memudahkan ibu bapa sewaktu memandu seorang diri. Memandu memerlukan tujuan dan berhenti terhadap jalan raya dan kenderaan lain. Ini juga boleh mengurangkan risiko kemalangan. Selain itu, car seat juga boleh memastikan keselamatan kanak-kanak dengan berkesan berbanding dengan tali pinggang keledar. Tali pinggang keledar di dalam kereta telah direka khas untuk orang dewasa untuk memastikan keselamatan mereka. Namun, ia berbeza dengan kanak-kanak. Walaupun fungsi car seat dan tali pinggang keledar adalah hampir sama, namun tali pinggang keledar tidak sesuai untuk kanak-kanak kerana tubuh fizikal kanak-kanak yang kecil. Jika mereka menggunakan tali pinggang yang biasa seperti dalam kereta, ia boleh mendatangkan bahaya pada kanak-kanak tersebut seperti terbelit tali pinggang, tercekik dan sebagainya. Okey, dengan itu, penggunaan car seat boleh mengurangkan risiko kecederaan yang serius pada kanak-kanak. Hai, nak tahu tak apa itu kebaikan menggunakan car seat? Okey, saya akan bagi tahu. Yang pertama, menjaga keselamatan anak kecil. Car seat digunakan untuk melindungi kanak-kanak daripada sebarang kemalangan atau insiden yang boleh mengancam nyawa kanak-kanak. Yang kedua, mudah. Car seat ini mudah untuk ibu bapa yang travel jauh maupun dekat. Yang ketiga, portable. Kelebihan car seat ini juga senang untuk diusung ke mana sahaja. Yang keempat, mengajar bayi tidur dengan sendiri. Car seat boleh mengajar bayi tidur. Contohnya, apabila bayi sudah kenyang, mereka akan merasa nyenyak untuk tidur dengan sendiri. Yang kelima, mengajar anak tentang rutine di dalam kereta. Contohnya, setiap kali masuk dalam kereta, kanak-kanak sudah tahu hendak duduk di dalam car seat mereka sendiri. Okey. Terdapat beberapa kesalahan penggunaan
car seat. Saya akan memberikan 6 contoh. Okey, yang pertama, car seat yang tidak bersesuaian dengan kanak-kanak. Sebelum membeli, ibu bapa perlu mengetahui car seat yang manakah bersesuaian dan selamat digunakan untuk anak-anak mereka. Ibu bapa perlu membaca dengan teliti terma dan syarat yang dikeluarkan oleh pihak pengeluar car seat tersebut. Sekiranya ibu bapa tidak memilih car seat yang sesuai, berkemungkinan keselamatan anak mereka dalam bahaya. Yang kedua, tidak membaca buku panduan. Semua car seat yang dikeluarkan mempunyai buku panduan. Di dalam buku panduan, ibu bapa boleh membaca cara pemasangan yang betul dan langkah-langkah berjaga. Yang ketiga, pemakaian tali pinggang longgar dan tidak betul. Sesetengah ibu bapa mengambil mudah tentang kepentingan memakai tali pinggang dengan betul. Seringkali, ibu bapa tidak membutuhkan tali pinggang semasa memasang tali pinggang untuk kanak-kanak mereka. Bukan sahaja mengganggu keselesaan kanak-kanak, malah tali pinggang tidak dapat berfungsi dengan sepenuhnya. Yang keempat, meletakkan car seat di kerusi penumpang hadapan di sebelah pemandu. Terdapat ibu bapa yang merasakan meletakkan car seat di hadapan supaya mereka dapat melihat anak-anak mereka. Salah satu tindakan yang berbahaya dan salah di sisi undang-undang. Poin yang kelima, tidak berdisiplin semasa menggunakan car seat. Apabila ibu bapa tidak melatih anak-anak mereka duduk di car seat, secara tidak langsung anak tersebut memupuk tabiat tidak suka duduk di car seat. Yang terakhir, menggunakan car seat yang usang. Okey. Sesetengah ibu bapa tiada bajet yang mencukupi ataupun terlalu berkira untuk membeli car seat yang baru sebab harga car seat yang terlalu tinggi. Lalu ibu bapa mengambil tindakan untuk mengguna semula car seat yang telah terpakai. Jadi, peranan ibu bapa dalam penggunaan cai car seat amat penting dalam memastikan keselamatan kanak-kanak di dalam kenderaan. Pertama, ibu bapa perlu memastikan kenderaan mereka mempunyai alat ISOFIX dan jabatan akan stop kita bagi membolehkan cai car seat disambungkan ke kursi kenderaan dengan lebih mudah dan selamat. Juga hanya cai car seat yang mempunyai piawaian keselamatan R44 dan R129 dibenarkan digunakan di Malaysia. Kedua, ibu bapa perlulah memilih cai car seat yang sesuai mengikut saiz, berat dan peringkat usia kanak-kanak agar anak mereka selesa dalam cai car seat tersebut. Kerana, sebagai contoh, jika kanak-kanak duduk dalam cai car seat yang besar dan tidak sesuai dengan saiznya, ianya tidak dapat menumpuhkan kedudukan kanak-kanak tersebut di dalam cai car seat dan boleh mengakibatkan risiko nyawa kanak-kanak terancam apabila berlaku kemalangan. Kalau ibu bapa ingin membeli cai car seat terpakai atau menggunakan pemberian rakan atau saudara mara kerana ingin berjimat, sebelum menggunakannya, ibu bapa harus membuat pemeriksaan. Mereka perlu tahu tentang sejarah cai car seat tersebut, pernah terlibat dalam kemalangan atau tidak. Jika ia, ibu bapa harus membeli cai car seat yang baru. Pastikan semua bahagian ada dan dalam keadaan yang baik. Dan car seat itu belum tamat tempoh tarikhnya. Sekiranya cai car seat terpakai tersebut mempunyai salah satu bahagian tidak dapat berfungsi dengan baik, keselamatan kanak-kanak yang duduk di dalamnya tidak lagi terjamin. Adakah berbaloi jika ibu bapa menggadai keselamatan anak-anak demi menjimatkan wang semata-mata? Biarpun mahal, asalkan car seat baru dan berkualiti lebih menjamin keselamatan anak-anak. Jikalau ibu bapa merasa susah atau tidak boleh memasang cai car seat sendiri, mereka boleh meminta bantuan pakar untuk memasangnya. Kerana jika pemasangan yang tidak betul terhadap cai car seat dilakukan, boleh mendatangkan kesan yang serius pada nasib kanak-kanak.
Selain itu, ibu bapa perlulah berdisiplin dalam penggunaan cai karsit. Bak kata pepatah, menutup buluh biarlah dari rebunya. Apabila ibu bapa melatih anak-anak mereka duduk di dalam cai karsit sejak bayi lagi, secara tidak langsung, anak tersebut akan terbiasa untuk duduk di cai karsit dan dengan sukarela ingin duduk di dalam cai karsit. Pada awalnya, mungkin sukar, tapi ibu bapa perlu tegas dalam mengajar anak mereka kerana lebih baik mendengar mereka meragam atau menangis tidak ingin duduk di dalam cai karsit pada awalnya daripada nanti kita yang menangis kehilangan mereka dalam kemenangan kerana tidak menggalakkan penggunaan cai karsit yang disiplin kepada kanak-kanak. Oleh itu, ibu bapa perlulah mengambil berat dalam memainkan peranan mereka dalam penggunaan cai karsit. Hal ini kerana menurut kajian yang dijalankan, cai karsit boleh merendahkan risiko kematian sehingga 70% bagi bayi dan 50% bagi kanak-kanak berusia antara 1 hingga 15 tahun. Jadi, ibu bapa yang belum mempunyai cai karsit untuk anak mereka, segeralah membeli satu kerana cai karsit amat bermanfaat dalam menyelamatkan kanak-kanak daripada mengalami kecederaan serius atau kematian sekiranya berlaku kemalangan. Sesar dahulu pendapatan, sesar kemudian tidak berguna. Okey, jadi semua kesimpulan atau rumusan saya dapat dari video ini adalah setiap ibu bapa yang mempunyai bayi haruslah mempunyai kesedaran yang tinggi dan tidak seharusnya memandang mudah terhadap penggunaan kasih ini kerana kemalangan jalan raya semakin meningkat pada setiap tahun. Kerajaan juga telah menguatkuasakan undang-undang bagi pemakaian kasih bermula 1 Januari 2020 dan setiap pihak nikah akan dikenakan saman sebanyak RM300. Kalau hendak didik anak memakai kasih, mulalah dari mereka kecil lagi dan janganlah tunggu sehingga besar kerana mereka nanti tidak terbiasa untuk duduk di kursi. Oleh itu, jadilah ibu bapa yang bertanggungjawab kerana kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa